Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali surah Al-Ankabut, bermula pada ayat 8 sampai, tak apa, kita baca lah ya, sampai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوك فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada surah Al-Ankabut. Surah Spider. Allah berfirman, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu bapanya, hendaklah dia berbuat baik. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun, tetapi kalau kedua ibu bapa tersebut memaksa kamu, jahadaka mana memaksa kamu untuk mensyirikkan Allah, ma laysa laka bihi ilmun, dengan benda yang kau tak tahu, makna dipaksanya kita ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, Allah kata jangan kamu taati mereka berdua. Ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kembali, wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan khabarkan kepada kamu dengan apa yang telah kamu lakukan. Ayat ni tuan-tuan, ulama tafsir kata sababun nuzuliha wa hiya ayatul Luqman wal Ahqaf, ada kaitan dengan surah dalam surah Luqman pun ada, surah Al-Ahqaf pun ada, ayat yang sama berkenaan dengan wasiat buat baik dengan ibu bapa ni. Anna Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ahad al-'asharati al-mubashshirin bil jannah, sahabat Nabi yang kita kenal Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat, salah seorang 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan inilah sahabat-sahabat yang ketika wafatnya Nabi SAW, 10 orang ini yang memilih Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Lepas tu bila Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar. Bila Umar meninggal, kan Umar serah kepada saki-baki yang masih hidup di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni pakcik Nabi sebelah mak Nabi, sebelah Aminah. Dia panggil Khal. Dalam bahasa Arab, pakcik belah mak dia panggil Khal, pakcik belah abah dia panggil Ammu. Kalau bahasa Arab, am ni pakcik, secara umum pakcik lah, ya ammu ni mana pakcik. Tapi kalau pakcik belah abah dia panggil am, makcik belah abah dia panggil ammah, pakcik belah mak dia panggil khal, makcik belah mak dia panggil khalah, ya. Jadi dia ni salah seorang sahabat yang terawal masuk Islam, Sa'd bin Abi Waqqas. Lamma aslam, bila dia masuk Islam, alat ummuhu Himnah binti Abi Sufyan la ta'kula wa la tashraba wa la tastadhilla bi saqfin. Bila Sa'd bin Abi Waqqas masuk Islam, mak dia punya mengamuk, punya tak boleh nak terima. Mak dia bersumpah, mak dia nama mak dia Himnah binti Abi Sufyan. Mak dia bersumpah, demi Allah, aku takkan makan, aku takkan minum, dan aku takkan duduk di bawah teduhan. Maknanya mak dia tak nak makan, tak nak minum, dan mak dia dah duduk dekat tengah-tengah panas terik, dia terbakar gitu. Hatta tamut au yakfur, hatta tamuta au yakfura Sa'du bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa aba Sa'dun ayuti'aha. Jadi mak dia kata, aku takkan makan, demi Allah aku takkan makan, aku takkan minum, dan aku takkan balik rumah
sehingga engkau ni kufur daripada Muhammad ataupun aku mati. Jadi ceritanya tuan-tuan, bila dia buat macam ni, orang lalu lalang dekat kota Mekah perhatilah. Dia kata, apa hal makcik tu tengah ni makcik? Tengah pandai terik apa hal? Tuah anak aku saat tu kurang ajar. Kenapa pula anak kau apa hal? Anak aku ni ikut sangat Muhammad tu, jadi rosak dia. Rosak akidah dia. Rosak akidah tu jangan main-main. Padahal mak dia tu rosak akidah. Kan bila anak dia ikut perjuangan Nabi SAW, dia kata anak dia ni rosak akidah. Jadi aku dah bersumpah aku tak nak makan, tak nak minum, dan aku tak akan balik ke rumah tengah-tengah panas terik. Lalu orang-orang Mekah pun kata, kurang hajar punya budak. Orang kata ke dia, kurang hajar punya anak dia haka kan, si tenggang tak apa-apa lagi lah. Lalu saat ni bila dengar macam tu, dia pujuk mak dia. Mak makanlah mak minum mak tak baik mak duduk tengah panas ni mak, kan mak pengsan nanti. Peduli apa aku? Bekeng orang tua ni, saluran satu kau jangan main. Fa abasadun ayuti'aha, tak mau. Fa sabarat thalathata ayamin, maka mak dia ni tak makan, tak minum, tak balik rumah selama 3 hari 3 malam. Boleh tahan. Hatta ghasya alaiha, sampailah mak dia pitam tak sedar ke diri, rebah ya. Fa ataha wa qala laha, lalu saat ni kesian pergi ke mak dia, pujuk lagi. Mak dia tak nak, pergi lantaklah kau ni, mampus aku tak akan makan kecuali kau masuk balik agama nenek moyang kau. Lalu saat pun kata ke mak dia, dia kata apa? Wallahi. Ingat mak seorang boleh bersumpah, saya boleh bersumpah juga. Saat pun bersumpah, dia kata wallahi law kana laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma kafartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Falamma ra'a dhalika akalat. Saat kata wallahi, demi Allah wahai ibu, kalau mak ni ada 100 nyawa, lalu mak mati, hari ni mak mati, lepas tu besok hidup balik. Hidup suruh makan, tak nak makan. Mak boykot lagi, mogok lapar. Mak mati pula kali kedua. Lepas tu mak hidup balik, mati pula kali ketiga, kali empat, sampai 100 kali. Hidup mati. Saat kata macam tu, demi Allah, aku takkan kufur dengan Muhammad, aku tetap beriman dengan Muhammad. Maka terpulanglah pada mak. Mak nak makan, tak nak makan, lantak. Bila mak dia dengar macam tu, mak dia kata apa? Kalau macam tu, aku makan je lah. Dalam mak dia makan juga, mengalah juga dia. Lapar Syekh, jangan main. Lalu mak dia pun makan. Okey. Tapi saya tak tahulah apa kesudahan cerita mak dia ni, selama dia masuk Islam ataupun tidak. Kalau mak Abu Hurairah, kesudahannya masuk Islam. Mak Sa'ad, wallahu alam. Okey. Maka Allah pun turunkan ayat ini, kalau mak bapak tu paksa anak disyirikan Allah, jangan ikut. Fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kepadaku tempat kembalinya kamu, dan aku akan ceritakan kepada kamu segala amalan yang kamu telah lakukan ketika di atas dunia. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, Allah janji lanudkhilannahum, ya, Allah berjanji demi sesungguhnya kami akan memasukkan mereka di kalangan orang-orang yang salihin. Tuan-tuan, beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, Allah janji kita ni dikategorikan orang-orang yang salihin, insya-Allah. Amin. Siapakah golongan al-salihin ini? Dia kata al-anbiya wal awliya bi an nahsyurahum ma'ahum, kami akan himpunkan kamu bersama dengan mereka. Okey. Allah cerita, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Ada di kalangan manusia, sebahagian manusia ni yang mulut mereka berkata kami beriman dengan Allah, tetapi fa idza uziya fillah, tetapi apabila mereka ni diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ujian, ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah, mereka menjadikan ujian manusia ke atas diri mereka ni macam azab daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya apa? Tak tahan terima ujian. Ya, na'udzubillah min zalik. Ayat ni Allah turunkan kepada golongan munafik. Golongan munafik depan Nabi macam bagus cakap, kan, nak pergi perang, jom kita pergi. Contoh, on the way pergi perang, kita orang rasa macam tak prepare lah, macam tu. Kita orang rasa macam macam-macam lah. Dia punya alasan tak nak berjuang dengan Nabi SAW. Dan bagi mereka, ujian manusia, tekanan yang manusia kenakan kepada dia orang ni, macamlah besar benar azab tu, macam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahan. Ia tak tahan berhadapan dengan ujian manusia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita dah cerita itu muqaddimah surah Baqarah, kan, 2 ayat cerita pasal sifat orang, 3 ayat cerita pasal sifat orang bertakwa, 2 ayat cerita pasal sifat orang kafir. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas tu Allah kata apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ila akhiril ayat. Ada berapa ayat tuan-tuan? 12 ayat cerita pasal golongan munafik. Nak khabar ke kita, Allah nak cerita ke kita, antara orang munafik dengan orang kafir, orang munafik jauh lebih berbahaya. Sebab munafik ni dia hidup sama-sama kita, bersemayang bersama dengan kita, bersalaman dengan kita, tapi dalam hati mereka muzabzabin, tak berapa yakin dengan Islam, tak berapa yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan perjanjian kepada Suraqah bin Malik, Nabi yakin sungguh. Kan masa Nabi malam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dikejar oleh Suraqah. Nabi dalam keadaan pelarian, dalam keadaan orang panggil apa? Wanted, orang yang diburu. Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lari daripada Mekah menuju ke Madinah, belum menguasai Madinah. On the way tiba-tiba kena kejar dengan Suraqah. Kan akhir ceritanya Suraqah jatuh beberapa kali dan Nabi kata ke Suraqah, ya Suraqah, ala tuhib an talbisa siwarai Kisra? Wahai Suraqah, engkau nak tak satu hari nanti engkau akan dipakaikan 2 gelang emas Raja Parsi Kisra bin Hurmuz? Kau nak tak pakai? Suraqah ni pening kepala. Biar betul, Muhammad ni kan pelarian, orang buruan. Tiba-tiba dia janji benda yang tak masuk di akal tuan-tuan, benda yang tak logik. Nabi ni sedang jadi pelarian. Contohlah pelarian Rohingya, jumpa kita, dia kata, Haji, nanti saya akan bagi kepada Haji kunci White House. Sudahlah kau duduk dekat laut kotak kanting nak bagi kunci pira. Kita kata macam bahasa mudah macam tu lah, kan. Engkau tak, bumi pun apa, negara pun tak ada, pasport pun tak ada, cuma baju koyak rabak, tiba-tiba kau nak bagi kunci White House dekat aku. Kau ni makan minum apa, air ketum apa, contohlah, kan. Maka Nabi SAW ketika Nabi cakap macam tu, Nabi mana ada apa-apa tuan-tuan, tapi Nabi yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah satu hari nanti akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Maka Suraqah bin Malik tak cakap banyak, dia beriman dengan Nabi, dia percaya dengan janji Rasulullah SAW. Dan persoalannya, bilakah Allah berikan kemenangan yang dikatakan kemenangan berjaya menawan kota Parsi, berjaya mendapat kekayaan Kisra bin Hurmuz Raja Parsi itu? Bila? Zaman Nabi ke? La, bukan zaman Nabi. Zaman siapa tuan-tuan? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hatta Nabi pun tak sempat melihat 2 gelang emas Raja Parsi, tapi Nabi yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Berjuang Islam ni hati kena bulat betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hati kita separuh pada Allah, separuh kepada manusia. Contohlah 9% pada Allah, ada lagi 10% kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Tak, al-kull ilallah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tuan-tuan, tak percaya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan munafik bila diuji, tak sanggup. Na'udzubillah min zalik. Dan kita
tak boleh nak berbangga dan tak boleh nak kata kita ni bagus sangat. Na'udzubillah min zalik. Kita pun belum tentu juga. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita, semoga kita dikurniakan husnul khatimah insya-Allah. Amin. Wala in jaa nasrun minallahi wala in jaa nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ni tadi perangai munafik ni, dia tak nak berjuang Islam, dia tak yakin masa depan Islam, dia tak confident, kena uji sikit bla 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 kan, tak sanggup, sayang berbenar ku orang kafir, takut benar hilang undi orang kafir ni. Contoh bahasa je tuan-tuan, contoh. Tiba-tiba wala in jaa nasrun min rabbikum wa min rabbik, tiba-tiba Allah berikan kemenangan kepada tentera Islam, ya. Contoh macam pergi perang Badar. Pergi perang Badar ni puak-puak munafik pergi juga mula-mula, lepas tu dia pun belah senyap. Tinggallah 313 kan. Perang. Tiba-tiba Allah berikan kemenangan. Wala in jaa nasrun min rabbik, tiba-tiba bila diberikan kemenangan dari Tuhan kau wahai Muhammad, la yaqulunna, mereka berkata, puak-puak munafik kata apa? Inna kunna ma'akum. Dia kata bukan kita orang kan sekali kan join pergi perang itu kan, tak nampak anak je tak kenal ni, anak sekali dalam soft tu, jangan lupa. Dia kata macam tu. Tuan-tuan ni faham ke tidak cerita aku ni? Perangai munafik, dia ambil kesempatan, dia akan ambil kesempatan selama-lamanya, forever and ever and Batman forever. Jika kalau tak kerana kita orang tak menang, kita orang ada peranan juga kan. Aku tak tahulah peranan apa, wallahu alam. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni bila dia tengok Nabi Muhammad menang dalam perang Badar, dia punya sakit hati. Menang? Diorang 313 boleh menang. Dia sebenarnya dia harapkan sangat Nabi kalah dalam perang Badar tu. Dia memang harap sangat. La haula wala quwwata illa billah. Kadang terlintas di kepala saya tuan-tuan, mungkin ada orang mengharapkan sangat parti Islam ni kalah dalam pilihan raya akan datang. Saya dalam kepala terlintas benda macam tu. Ada orang ni dia berharap sangat biar kalah parti Islam ni, biar menang kedua orang. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan parti Islam ni dah lama berusaha berpuluh tahun nak menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Berpuluh tahun berusaha siang malam pagi petang melahirkan kader-kader, pelapis-pelapis dan sebagainya. Tapi ada orang di jauh sudut hati dia nak tengok biar hilang. Kalau boleh dia nak tengok Kelantan tu lingkup. Malam ni insya-Allah kita akan bergerak ke Kelantan untuk menghadiri program Fastaqim Istiqamah sehingga kemenangan insya-Allah. Takbir. Boleh takbir mungkin okey lah tuan-tuan. Tak pergi pun kan, takbir je lah. Ala kulli hal tuan-tuan, diorang mengharapkan Abdullah bin Ubay bin Salul nak sangat Nabi kalah. Tiba-tiba Nabi menang. Punyalah berbulu, kau tahu, menang Muhammad. Tapi dia berlakon lah, inna kunna ma'akum, bukan ke aku kan sama dengan korang itu. Maka Allah kata apa? Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia? Jaga-jaga. Saya kena hati-hati, tuan-tuan kena hati-hati, kawan-kawan dalam parti amanah kena hati-hati, semua kena hati-hati. Mulut kau cakap nak Islam, tapi hati kau macam mana? Semua, saya tak kata siapa-siapa, hatta yang berjuang Islam pas sekarang ni pun kena hati-hati. Betul ke mulut kau dengan hati kau sama? Ke lain? Ke ada benda lain? Kan dia ada strategi, rupanya contoh dia ada strategi lain. Kalau menang besok, kita postpone dulu hudud ni, tak penting sangat. Yang penting ekonomi kena mantapkan. Lepas tu bila saya dengar tuan-tuan, ada menteri cakap kan, dia kata pasal apa TPPA, aku pun tak tahu menatang apa TPPA ni, macam nama Tupperware je gitu tuan-tuan. Jadi dia kata kena dibentangkan secepat mungkin pada Januari tahun depan, dan kita Malaysia tak boleh lambat, tak boleh lewat. Kalau kita lewat bagi jawapan 2 minggu, maka kita akan tak boleh terlibat dalam TPPA. Gitulah lebih kurang dia punya bersungguh tu tuan-tuan, nak bawa dekat parlimen, nak cakap dengan speaker supaya dicepatkan usul ni. Kenapa? Takut Malaysia tak termasuk dalam inilah TPPA ni. Aku boleh dengar, aku terkenal satu, yang undang-undang Allah tu bila kau nak laksanakan?
Kau lebih takut manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dekat hudud diposponkan. Benda ni bukan sifat segera. Undang-undang saat atas biarkan postpone. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Betapa biadabnya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia, kau jaga sangat hati perut dia. Tapi kalau hak Allah, kau biar. Dalam keadaan kau tak sedar, yang kau hidup selama ni, kalau Allah tak bagi rezeki dekat kau, kalau Allah tak izinkan kau hirup nafas, mampus kau, tahu tak? Kalau Allah tak izinkan kau berak, tak terkeluar taik kau, tahu tak? Kalau Allah sekat kau, bahasa jauh lah, kontol geram lah ni, kan? Tak terkencing kau. Tapi inilah manusia, tuan-tuan, tak nak fikir, ada kata la haula wala quwwata illa billah. Kalau bab-bab dunia, bab-bab nak menghabiskan duit ni cepat aja, kena segera, jangan dilewat-lewatkan. Tapi bila undang-undang Islam, buat-buat tak nampak, buat-buat tak perasan. Dia kata ni bukan usul yang perlu disegerakan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Macam hebat benar kau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hebat benar kau nak berhadapan dengan soalan Allah. Bila Allah kata apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Bila dibawa, diseret neraka jahanam di padang mahsyar besok, yang besar kawah, besar bapak neraka jahanam ini, yang sekeliling kawah neraka jahanam ada berapa rantai, tuan-tuan? Ada 70,000 rantai. Setiap satu rantai neraka jahanam ditarik, diseret oleh 70,000 malaikat. Malaikat bukan saiz badan saya. Malaikat ni ghilazun syidadun, kasar, besar wangnya. 70,000 malaikat. Ada 70,000 rantai yang menarik. Satu rantai 70,000 yang tarik. Bila ditunjukkan neraka jahanam di hadapan kita besok, Allah kata apa? Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikrah. Bila kau nampak neraka jahanam, masa itulah manusia akan terkenang segala perangai di masa atas dunia. Maka Allah kata wa anna lahu zikra. Tak payah, kau jangan nak mengada-ngada. Sekarang baru kau nak teringat segala dosa kau. Tak payah. Dulu masa kau hidup, aku bagi umur, aku bagi masa, aku bagi kuasa, kau tak fikir pasal Islam. Kau postpone. Sekarang wajib yauma idzin bi jahannam. Bila kau nampak neraka jahanam depan mata, yauma idzin yatazakkarul insan, barulah terkenang. Allah kata apa? Wa anna lahu zikra. Tak payah, dah terlambat. Nasi dah jadi bubur. Kita punya pepatah, nasi dah jadi bubur, okey lagi, boleh makan lagi, tuan-tuan. Ini masalah tak jadi bubur, dah jadi apa aku tak tahu. Tak buat apa dah, nak kabarnya di hari akhirat besok. Maka Allah kata awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Allah tahu apa dalam hati perut kita. Wala ya'lamannallahu alladhina amanu. Dan demi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu, dan Allah Maha mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannal munafiqin. Dan Allah amat mengetahui siapakah golongan yang munafik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Susah. Jangan. Anda pun tak nak kata siapa-siapa. Kita belum tentu, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, munafik ni ada dua. Munafik ni ada dua. Satu munafik akidah. Munafik akidah yang pesing inilah. Mulut cakap lain, hati benci kepada Islam. Ni munafik akidah. Dia ada satu lagi munafik amali, munafik perbuatan. Munafik perbuatan ni boleh dikatakan ramai orang ada. Kadang-kadang kita pun ada macam ni. Yang Nabi kata apa? Ayatul munafikin salasah. Idza haddatha kadzib, wa idza tumina khan, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tanda-tanda orang munafik ni ada tiga. Ini dipanggil munafik amali, bukan munafik kufur, ya, tak. Ini munafik yang kadang-kadang orang ada buat, kadang-kadang kita buat. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama apa dia? Apabila cakap bohong. Cakap bohong. Ada orang ni baru mukadimah assalamualaikum, bagi salam pun dah bohong dah, tuan-tuan. Kabur, kaki kelepek dia ni, mukadimah dah kelepek dah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji,
janji dicapati. Dia bukan janji ditepati, janji dicapati, kan? Dia kata bila kita menang nanti, kerajaan akan menurunkan harga tol secara beransur-ansur untuk menjaga turun harga tol kau. Makin naik adalah. Kita ni tak tahulah, kan, kena tipu aja forever and ever and Batman forever. Allahu Akbar. Hebat sungguh makhluk yang bernama Melayu ni, tuan-tuan. Kalau negara lain memang kena smackdown lah mudah. Serius aku cakap, memang kena smackdown ada orang ni. Tapi kita Melayu ni tak bersyukur. Allah, tuan-tuan faham tak aku cerita apa ni? Aku pun tak faham, tuan-tuan. Aku pun tak faham. Yelah, kita marah juga dekat tol, tapi kita bayar tol juga, kan? Aduh, pening kepala aku tak reti, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Kan, bila tanya kenapa naik harga tol, sebab kita perlukan duit nak buat bangunan, nak buat sekolah, nak buat hospital, duit tak cukup. Oh, macam tu pula. Yang GST pun sama juga. Nak buat bangunan manjang, duit tak cukup. La haula wala quwwata illa billah. Apalah nak jadi kita ni, kan? Entahlah, aku tak reti lah duduk dengan kita ni. Canggih, kan? Sempoi je kena tipu kita. Sempoi lek. Tak ada nak marah, tak ada happy go lucky. Syukur negara masih aman. Tapi ingatlah, orang yang jadi ketua-ketua ni, tuan-tuan, yang kuat bohong ni, Nabi kata ma min ra'in yastar illahu bihi ra'iyatu wa huwa ghashin illa haramallahu alaihi aljannah illa lam yajid ra'iyatul jannah. Nabi kata mana-mana pemimpin yang Allah beri amanah kepada dia, tiba-tiba dia tipu rakyat dia. Tak tipu namanya, tuan-tuan. Dia kata nak turunkan harga tol, kan, tiba-tiba dia naikkan. Tipu ke tak tipu? Dua orang jawab, yang lain tak berani, menyampah betul. Tipu ke tak tipu? Macam tu lah, biar berani sikit. Sabar je lah. Tipu lah tu, kan? Tuan-tuan semua, Nabi kata mana-mana pemimpin yang dia khianat rakyat dia bohong rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan masuk syurga. Tu tak? Dia tak rasa takut ke dengan janji Allah? Tak rasa takut ke? Anda rasa, tuan-tuan, dia bukan tak takut tau, dia sebenarnya takut. Tapi dek kerana mula dia tipu, lepas tu dia tipu lagi. Bila dah biasa menipu, jadi macam tu lah. Dia dah hilang rasa takut kepada janji Allah, dia dah hilang rasa takut kepada amaran-amaran Allah Subhanahu wa taala. Ni masalahnya. Kita ni pun kadang-kadang, ya, na'udzubillah min zalik, kita tahu buat maksiat ni berdosa, tahu. Mula takut-takut, tapi dia kerana biasa, alah tak apa, buat je lah, nanti kita minta ampun je lah. Kalau kau buat dosa dengan Allah, tak apalah, ada harapan Allah ampunkan. Tapi kalau dosa tu berkaitan dengan manusia, sama manusia, kau kena minta halal tau benda tu. Ambil benda-benda ni, GST ni, tol apa semua-semua ni, kau kenakan orang ni. Ingat aku halal ke? Malam sikit aku nak halal. Malam sikit aku nak halal. Tak ada. Duit negara ada, pergi mana? La haula wala quwwata illa billah. Kan? Ada seorang tokek restoran ni, tuan-tuan. Bila saya makan kedai dia pun tengok, Ustaz, ni kalau GST ni mahal ni, Ustaz. Ustaz nak GST ke tak nak? Na'udzubillah min zalik, kata GST. Bid'ah. Okey Ustaz, kita potong GST, Ustaz. Ditanya aku, silap orang lah. Dia nampak je muka aku makan kedai dia, memang GST memang aku tak bayar. Wajib bergunah. Dia kata, Ustaz seorang je lah, dia kata. Apalah, tuan-tuan, benda yang diambil tanpa hak ni tak berkat, kan? Astaghfirullahalazim. Tahulah nak jadi apa. Cakap orang marah, tak cakap aku sakit hati. Tak cakap juga nanti Allah tanya dekat hari akhirat, kenapa kau diam? Wa qala alladhina kafaru alladhina amanu tabi'u sabilana. Maka berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Dia kata apa? Orang kafir ni perangai jahat dia kata ke orang beriman, ittabi'u sabilana, ikut jalan kami, ikut cara kami, ikut kaedah kami. Ni orang kafir kata kepada orang beriman. Wal nahmil khatayakum, jangan takut, korang punya dosa kita tanggung. Oh, kafir. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakazibun. Sedangkan mereka orang kafir tidak akan menanggung dosa-dosa kamu sedikit pun. Mereka zaman Nabi ada kata macam tu.
Dia anggap yelah orang kafir ni dia mana ada dosa pahala, dia peduli apa je nak buat, dia buat lah kan. Orang kafir, kita tak. Kita orang beriman, kita start bangkit pagi, celik je mata, apa doa bangkit tidur tu apa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Bangkit je, start je kita bangkit, kita dah start dah. Dosa, halal, haram, makruh, harus, sunat. Ada 5 hukum dah. Celik-celik mata tu ada 5 hukum dah komplit. Kita berbangkit pergi masuk bilik air, kencing. Kencing hukumnya apa? Kencing. Hukum kencing harus. Tahan kencing kalau mudarat jadi batu karang haram, ambil kau. Keluar hukum kat situ. Batu kau pun gosok gigi. Apa hukum gosok gigi? Harus, sunat kan? Membersihkan muka, ada hukum dah kita pagi tu. Lepas tu kita ambil wuduk untuk sembahyang subuh berjemaah contoh, dapat pahala sunat, diampunkan dosa kita. Lepas tu kita pergi sembahyang jemaah kan, contoh bakit lewat kencing, lepas tu pergi sembahyang, Allah Akbar, rukuk bakit, terkeluar kencing, batal pula sembahyang kau. Contoh ada jadi hukum haram pula. Kita ni celik-celik mata je ada tu, halal, haram, sunat, harus, makruh. 5 ni tak lari. Kafir tak. Kafir bangkit-bangkit, mau pikul lain lah, tita. Contoh lah kan, dia bangkit-bangkit, aku tak ngata siapa-siapa Cina tak, ni bangsa. Orang kafir, dia bangkit-bangkit, dia tak ada hukum. Dia kira nak bertergarah, dia kira nak dia buatlah apa dia nak. Dia peduli apa dosa pahala, tak peduli dia. Tapi kita orang beriman tak. Kita rasa sensitif dengan bab-bab dosa ni. Wala yahmilunna athqalahum, bahkan mereka nanti di hari akhirat Allah akan bebankan ke atas mereka athqalahum ay awzarahum, dosa-dosa mereka, wa athqalan ma athqalihim, dan dosa di atas dosa. Dengan sebab mulut dia orang masa atas dunia cakap sedap sangat, tak apa, kau jangan takut, besok aku tanggung dosa kau. Dapat sungguh kau nanti. Wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun, dan mereka akan ditanya di hari akhirat besok tentang apa yang mereka bohongi ketika di atas dunia. Ini perangai orang kafir, orang munafik. Besok di hari akhirat dia akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis tuan-tuan kisah tu, Allah pun cerita balik kepada kita kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Lalu Nabi Nuh ini duduk ataupun hidup selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Quran sebut alfa sanatin illa 50 aman. Masa saya belajar dulu tuan-tuan, kalau kita jumpa dengan syekh yang dia guna bahasa standard, betul-betul standard, dia akan cakap macam ni tau. Contoh macam 1000 kan, dia akan kata alf illa 50, 1000 kecuali 50, maknanya 950. Itu style cakap dia. Kalau 200, contohlah nak kata 170 kan, dia kata apa? Alf illa 30. Alf mi'atain illa 30, 200 kecuali 30. Gitu 170. Dia style macam tu. Kalau kita tak biasa, dia cakap benda ni rupa-rupanya dia cakap style Al-Quran, dia style kira macam tu. Maka Allah Ta'ala kata Nabi Nuh ini hidup selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, maknanya 950 tahun. Berdakwah, berjuang siang malam pagi petang. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Nuh kan, Nabi Nuh kata apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, kullama, setiap kali aku berdakwah, ja'alu asabi'ahum, orang kampung ni sumbat. Asabi' sepatutnya yang sumbat ni sebatang jari je, gini je. Tapi Quran kata asabi', punya mubalaghah Quran ni dia nak khabar jahatnya kaum Nabi Nuh ni, kalau boleh nak sumbat semua. Macam tu. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, yang pesen sumbat jari. Satu lagi pesen apa? Angkat jubah selubung kepala.
Zaman dulu mah dia pakai underwear tuan-tuan. Zaz Slamber Rock kan, siaran langsung live. Peduli apa aku menggentil bawah tu ha. Yang penting aku tak dengar ceramah. Punya gila kan. Jadi perangai-perangai jahiliah ni, kalau kita baca dalam sirah Nabi, hatta masa orang Quraisy nak bina balik Kaabah kan, Kaabah kan dah rosak, kena banjir besar, dah pecah sana pecah sini, dia orang pun nak bina Kaabah semula. Jadi seluruh geng-geng Quraisy ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang ni, masa dia nak angkat batu tu, jubah dia orang kan, dia angkat gini lah, dia ambil batu, dia pun angkat jubah tu, angkat sungguh Syekh, sampai ke tengkuk dia angkat jubah dia kan. Mana ada underwear zaman dulu ni, ada Maidin jual underwear, mana ada. Bid'ah tuan-tuan. Siaran langsung Slamber Rock live kan, aku tengok kau, kau tengok aku. Kalau Bani Israel tak apalah, Bani Israel dia tak aurat benda tu tuan-tuan, Slamber Rock aja, macam kumpul ekor je tengok kan, kalau Bani Israel. Tapi zaman Quraisy ni aku pun tak faham. Gitu lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi semua macam tu belaka. Nabi SAW ni masa tu Nabi muda, 35 tahun baru umur Nabi. Nabi pun nak buat macam tu jugalah. Nabi pun ambil, angkat jubah ni nak letak batu, baru angkat separuh, orang kata baru paras lutut, Allah pengsankan Nabi. Allah tak izin Nabi ni ditunjukkan auratnya sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Quraisy ni kira dah bertamadun lah, kira ada school punya orang lah. Tuan-tuan bayang zaman Nabi Nuh tak ada school punya orang, apa barang nampak kontol selamba lah. Dia selubung kepala, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru, degil, wastakbaru, sombong, istikbaran, dengan kesombongan yang luar biasa. Sedih. Quran kata kullama, setiap kali, bukan sekali-sekali Nabi Nuh ceramah tu, setiap kali. Macam itulah perangai orang kampung. Mau tak tension tuan-tuan? Kita tak pernah kena macam tu. Okay, kita kalau ada contohlah dalam surau ni kan, tiba-tiba ada seorang buat kerja macam tu, memang aku smackdown juga. Tapi Nabi Nuh tak, dia dakwah, dia cakap kan. Lalu tuan-tuan, setelah letih berdakwah, akhirnya Allah Ta'ala balakan kaum Nabi Nuh. Fa'akhadhahum tufan, lalu Allah Ta'ala membalakan mereka dengan taufan. Bahasa Arab panggil tufan, kita panggil taufan. Kita bahasa Melayu ni curi bahasa Arab. Ay al-ma'ul kathir tafa bi wa alahum faghariqu, lalu ditenggelamkan seluruh umat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kecuali 80 orang yang selamat. Wa hum zalimun, dalam keadaan mereka ni di kalangan orang-orang yang zalim. Fa anjaynahu ashabas safinah, lalu kami menyelamatkannya Nuh, wa ashabas safinah, dan orang-orang yang menaiki kapal Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, alladzina kanu ma'ahu, yang bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Waj'alnaha ayatan lil alamin, dan kami menjadikan apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebagai ayah, sebagai tanda, ibrah bagi sekalian alam manusia ni, supaya jangan kamu lawan perintah para nabi dan rasul. Liman ba'dahu minan nas in asaw rusulahum wa asha nuhun ba'da tufan 60 sanatan aw aktsara hatta kathura nas, sehinggalah akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam terdampar di atas bukit Judi, dan Nabi Nuh meneruskan kehidupan, ulama tafsir kata lebih kurang 60 tahun ataupun lebih, sehingga manusia ramai, barulah Nabi Nuh ni wafat. Ini Allah ringkas-ringkaskan kisah Nabi Nuh. Nak detail tengok dalam surah An-Nuh ataupun dalam surah Hud ada cerita. Dan Allah cerita lagi, wa Ibrahim, dan ingatlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim. Iz qala liqaumihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, u'budullaha, sembahlah Allah, wattaquhu, dan takutlah kepada Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan. Ini Nabi Ibrahim cakap dekat kaum dia, sesungguhnya kamu menyembah selain daripada Allah, awsanan makna berhala-berhala,
wa takhluquna ifkan, dan kamu mencipta pembohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay taquluna kadhiban innal awthana syuraka'a lillah. Mereka mengatakan bahawasanya patung berhala ini bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita dah biasa cerita kan, zaman-zaman jahiliah dulu, orang kafir kalau pergi haji, dia punya talbiyah dia kata apa dia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika laka syarikun huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Maknanya apa? Ya Allah, kami sahut seruan kau dan seruan Tuhan-Tuhan yang bersekutu dengan kau, mereka memiliki apa-apa yang kau miliki ya Allah. Jadi ada lebih kurang berapa? 360 patung berhala di sekeliling Kaabah tu. Maka dia kata inilah Tuhan-Tuhan yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga lafaz talbiyah, tapi lafaz talbiyah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kata, korang ni dahlah sembah berhala, lepas tu korang mencipta pendustaan, fitnah kepada Allah. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi, sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Berhala-berhala ini tidak memiliki rezeki, dia tak boleh bagi kau makan. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rezeki daripada Allah, jangan minta daripada patung berhala ni. Wa'buduhu, sembahlah Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepada tempat kamu kembali. Wa in tukadzibu, okey, maka Allah kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tukadzibu, wahai Muhammad, kalau orang Mekah lawan kau, orang Mekah dustakan kau, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, umat-umat terdahulu pun buat benda yang sama juga. Dia mendustakan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, perjalanan Islam tu macam tu, dia berpusing benda yang sama. Kalau para nabi rasul dulu kena teruk, kena bohong, kena hina, kena kutuk, kena maki, maka Nabi SAW pun kena juga. Kan sekarang bulan Muharram kita sambut apa? Hijratul Rasulillah SAW. Bukan Nabi seorang kena hijrah. Kalau ikut rekodnya yang memulai hijrah siapa dia? Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kan asalnya duduk dekat syurga, kan dengan sebab falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Bila Nabi Adam makan je buah larangan tu, maka Allah Taala suruh keluar daripada syurga. Maka Nabi Adam ini orang pertama melalui proses hijrah turun ke bumi, kan? Okey. Lepas Nabi Adam berlaku kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris ni wa rafa'nahu makanan aliyan, kami angkat Nabi Idris ni ke langit. Asal duduk kat dunia, lepas tu dibawa naik ke langit. Cerita Nabi Idris ni tuan-tuan, dalam setengah-setengah tafsir cerita, Nabi Idris ni dia pernah nampak syurga, kemudian dia turun semula, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia merasa kematian. Macam mana nak rasa mati tu? Lalu Allah pun makbulkan permintaan Nabi Idris, hantar malaikat maut, cabut nyawa, lepas tu bagi balik nyawa. Oh gini rasa mati, sakit juga, perit-perit rasa. Contohlah, aku pun tak tahu mati macam mana tuan-tuan, Lalu dia ni pun diangkat naik ke langit, kan. Lalu ditunjukkan neraka dan ditunjukkan syurga. Masa ditunjukkan syurga tu Nabi Idris ni, dia masuk dalam syurga, kan. Seronok sangat syurga ni, kan, cantik. Pokoknya besar-besar. Nabi kata dekat syurga ni ada sebatang pokok. Bagi apa batang pokok tu? Batang pokok lah, kan. Daripada bagi apa? Batang pokok tu batang pokok macam. Daripada sini ke sini bagi pangkal, kan benda. Hantam sajalah, kan. Jadi body badan pokok, kan. Daripada sini nak ke sini, Nabi kata makan masa 500 tahun. La ilaha illallah. Pokok binatang apa tu tuan-tuan? Besar gila, macam shopping komplek pokok tu. Shopping komplek kejap je korang. Paling-paling I tu contoh 2 jam habislah kot, kan. Contohlah, kan. Aku pun tak tahu, dengar cerita. Ini dia punya pemeluk tu 500 tahun. La ilaha illallah, besarnya pokok tu. Cantik sangat-sangat syurga ni, menyebabkan Nabi Idris tak nak keluar. Lalu bila dah masuk dalam tu,
Malaikat kata, wahai Nabi Idris, masa melawat dah habis, nak tutup dah gate ni. Nabi kata, tak nak keluar. Tak boleh lah macam tu, kena keluar. Nabi dah masa melawat ni ha. Tak nak keluar. Dia pegang pokok, dia pegang pokok juga. Tak nak keluar, aku tak nak keluar. Lalu malaikat kata, kenapa kau tak nak keluar? Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan, semua diri akan merasai mati. Aku dah rasa mati dah cukup lah. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Kan dia minta dia mati tu kan, lepas tu dia duduk balik kan. Aku dah mati dah cukup. Mana dia tak nak mati dah. Aku dah mati dah cukup. Lepas tu Allah kata apa? Siapa yang masuk syurga ni, siapa masuk syurga, khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Aku tak nak keluar, dah kekal. Dia kata, ambil kau. Pening kepala malaikat. Aduh. Lalu malaikat pun tanya Allah macam, Allah kata biarlah, terus. Kan? Itu ada cerita dalam tafsir tuan-tuan. Wallahu alam. Ala kulli hal, ulama kata Nabi Idris ni Allah cabut nyawanya, matinya di atas langit. Okeylah. Lepas tu datang pula giliran Nabi Nuh berdakwah siang malam pagi petang, kan, sampailah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Allah suruh Nabi Nuh buat kapal, wa isna'ul fulka wa kullama marra alaihi al-mala'u sakhiru minhu. Bila dia buat kapal, orang kutuk, orang ejek, apalah kau ni Nuh buat kapal, orang buat kapal tepi laut dekat kawasan ada air, kau buat kapal atas bukit, kau nak buat tadika kau suka ke dia. Ini apa ke tadika apa ni? Nuh macam tu lah kan. Orang anjing kau tahu tak? Allah kata wa kullama marra alaihi sakhiru minhu. Setiap kali orang lalu, orang akan kutuk persendakan Nabi Nuh. Allah kata apa? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Hari ni korang kutuk Nuh, sampai masanya nanti korang akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan, berlakulah banjir besar kan. Habis lingkup mati belaka. Nabi Nuh ni belayar, lebih sebulan belayar. Akhirnya terdampar di fastawa wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru fastawat 'alal judi. Kan Allah kata kepada bumi telan belaka. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, stop, jangan turunkan hujan, cukup, stop. Setitis air pun tak turun, langit pun terus berhenti, bumi automatik telan air. Maka kapal tu semakin berlabuh. Ni semua tak lulus PSR belaka ni. Fastawat 'alal judi, akhirnya terdampak atas bukit Judi kan. Bukit Judi ni dekat Turki, bukan kat Genting Highland ya, dekat Turki. Maka Nabi Nuh pun melalui proses hijrah juga kan. Kemudian berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim daripada asalnya Babylon, daripada Iraq, dihalau oleh Namrus, berhijrah ke Palestin. Sampai ke Palestin dapat anak Nabi Ismail, berhijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Begitulah kan. Nabi Musa daripada asal Mesir berhijrah ke Madian, balik semula ke Mesir. Semua Nabi Rasul melalui proses hijrah sampai kepada giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan berhijrah min Makkah ila Madinatil Munawwarah. Jadi Allah nak kata apa? Allah kata apa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Wahai Muhammad, kalau orang Mekah dustakan kau, umat terdahulu pun buat macam tu juga dekat Nabi-Nabi dan Rasul. Sama je, sebiji kan. Bukan kau seorang kena, tak, Nabi dulu pun kena macam tu juga. Tujuannya untuk apa? Untuk Allah beri semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang berjuang pun macam tu juga. Kalau kita kena marah tu standard lah. Simple present tense. Orang tak suka pun simple present tense. Kata macam mana, dah memang macam tu kaedahnya Allah dah buat. Maka Allah kata apa? Wa ma 'alar rasuli illa al balagul mubin. Tidaklah tugas seseorang rasul itu kecuali menyampaikan. Tu je kerja kita, cakap, ceramah, khabar, mengajar. Orang nak terima ke tidak terima, tu kan kerja aku, tu kerja Allah Ta'ala kan. Allah kata innama anta mudzakirun lasta alaihi bimusaitir. Kerja kau wahai Muhammad beri peringatan, bukan kerja kau nak kuasai hati orang. Kalau Allah tak izin, tak bolehnya.
Kita ni yang dosa berlambak tuan-tuan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah siang malam pagi petang. Yang beriman berapa kerat? 80 orang aja. Itu Nabi. Tiba-tiba kita nak orang ramai dengar macam kita, amalam sikit lah. Kita pun dosa berlambak juga kan. Maka kerja Nabi Rasul ini menyampaikan cerita. Kalau dalam kisah surah apa tu? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Kan Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Abdullah bin Umi Maktum yang buta tu datang nak dengar ceramah kan, Nabi macam tak layan kan, Nabi buat dek. Nabi kata, Allah kata entah dia ni yang nak berubah, si buta ni yang nak berubah. Amma man istaghna, ada pun yang geng-geng kaya yang loaded ni, siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang ni Dia datang juga majlis ceramah Nabi tu, tapi datang bukan nak dengar sangat, dia dengar-dengar gitulah. Tapi bila nampak je ada orang buta datang, sahabat-sahabat yang sengket-sengket datang, dia kata, kita orang tak sesuai majlis macam ni, kita orang tak boleh campur, nanti badan gatal ya, ni semua orang-orang miskin semua ni, ini bau-bau Bangla belaka ni. Tuan-tuan biasa sebenarnya tepi Bangla kan, ada bau kan. Kalau tuan-tuan bau tu, tuan-tuan kata apa? Subhanallah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Ini ada member negro sini kan, dia punya bau lagi baik punya kan. Kita bau negro, kita kata Subhanallah, ini ciptaan kau ya Allah. Allah buat belaka Syekh, ni wangi sangat kita. Kita rasa bau dia orang tengik kan, cuba dia bau kita, kenapa bau pelik orang Melayu ni kan? Macam bau GST je contoh kan. Kita rasa tengik, bagi dia okey, bau tu nyaman apa. Kata apa? Kau tak tahu. Allah Ta'ala buat molek belaka dah. Jadi kalau kita contohkan sembahyang orang macam tu, kita cuba, ya Allah, ni semua ciptaan kau ya Allah, maha suci kau ya Allah, subhanallah. Jangan kita rasa apa bau apa ni, bau guni beras ni, aku bengang betul lah ni, muntah. Macam lah kau bagus sangat. Kan kalau pergi Mekah macam mana punya bau manusia, subhanallah, tengik bau, kau tahu. Itulah manusia yang degil, yang belagak, yang action, yang tak sedar diri, punya bau, subhanallah. Tuan-tuan semua, jadi Abu Jahal, Abu Lahab tak nak dengar ceramah. Maka Allah kata ke Nabi, amma manistaghna, adapun orang-orang kaya yang belagak tu, fa anta lahu tasadda, engkau ni Muhammad bersungguh kau ceramah daripada orang. Wa ma alaika alla yazakka, sedangkan kau tak berdosa pun, kau tak bersalah kalau dia orang tak berubah. Kau jangan layan, kau layan Abdullah bin Umi Maktum ni. Gitulah bahasa mudahnya kan. Sebab tu pada mukadimah surah Baqarah tu kan, pasal orang kafir ni, bila Nabi ni berdakwah, Nabi kadang-kadang rasa tertekan. Allah kata apa? Allah pun kata gini, wahai Muhammad, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni ada pesen, ada jenis dia. Jenis ini sama je Allah kata. Kau bagi amaran ke, kau tak bagi amaran ke, dia tetap tak beriman. Jadi kita ni orang kafir kena macam tu. Kita cakap cerita pasal Islam, explain. Kalau dia lawan dah, lakum dinukum waliyadin, kita jangan nak terhegeh-hegeh dengan dia, jangan nak beria-ria sangat jaga hati orang kafir. Jangan macam tu, jangan tuan-tuan. Nabi dah kata dah, man tamasa ridwan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allah ila nas. Kita kalau jaga sangat hati manusia, nanti Allah akan jadikan kita ni hamba kepada manusia. Wa manil tamasa ridallah, tapi kalau engkau mencari keredaan Allah, bisa khatin nas, menyebabkan orang-orang benci dekat engkau, kafahullahu ma'unatan nas, Allah akan cukupkan segala-gala engkau daripada keperluan manusia. Jadi kita ni tuan-tuan macam itulah. Quran kata orang kafir ada macam tu. Pesen sama je, kau cakap ke kau tak cakap ke, explain ke tak explain, la yu'minun, tetap tak beriman. Yang kita beri sangat pahal. Okey Allah kata lagi, awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa, adakah orang-orang kafir ni tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikannya, hidupkan balik. Inna zalika 'ala Allah yasir, demikian itu bagi Allah benda yang kecil, benda yang mudah, tak susah pun. Sebab ada orang kafir tak percaya
Dia kata kalau dah mati mana boleh hidup balik semula. Dia kata pada surah Yasin, may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang boleh menghidupkan tulang belulang yang dah hancur sampai jadi debu macam tu, boleh hidup. Siapa boleh hidupkan? Maka Allah kata apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang mengembalikan balik tulang tu hidup ialah Tuhan yang menciptakan tulang tu pada awal-awal kejadian. Engkau dulu tak ada. Lalu Allah jadikan engkau ni fa mustaqarrun wa mustauda. Mustaqar, ulama kata dalam rahim ibu. Mustauda kalau bahasa kita, bahasa mudah, store, tempat simpanan. Biasanya orang kata ibu mustauda ni tempat simpanan benda beku. Quran letak tuan-tuan sulbi orang lelaki ni, tempat air mani ni dia panggil mustauda. Punya canggihnya ibarat Al-Quran. Dia guna seakan-akan benda ni memang dijaga semua. Selagi mana duduk dalam ni, insya-Allah elok benda tu. Ada juga yang tak ada anak, ada juga kan. Tapi biasanya jangan main-main kan, berlaku kes na'udzubillah min zalik kan, pinjam tuala je, bapak projek, lepas tu lap lupa nak basuh, anak perempuan ambil pakai tuala abah dia, mengandung tak pasal, na'udzubillah min zalik. Kau jangan main-main kan, ni keturunan apa aku tak tahu, ni keturunan pegang jari mengandung terus tuan-tuan, subuh gila nak kabarnya. Jadi subhanallah, benda tu Allah ciptakan kan. Kalau aku boleh buat benda yang tak ada, benda yang dah ada, tak ada benda aku boleh buat. Orang kafir tak percaya. Maka Allah kata wa dzalika 'ala Allah yasir, inna dzalika 'ala Allah yasir. Nak hidupkan balik engkau ni benda small matter, tak ada benda. Iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Qul siru fil ardi, katakan wahai Muhammad, berjalanlah kamu di atas muka bumi, fanzuru, dan lihatlah, kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah, bagaimana Allah Ta'ala mencipta makhluk-makhluk sebelum daripada kamu, ay liman kana qablakum wa amatahum. Allah hidupkan, Allah matikan semula, Allah hidupkan balik, thumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah, kemudian Allah hidupkan kehidupan yang al-akhir, mana kehidupan semula. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Allah berhak mengazab sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga berhak merahmati sesiapa yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan surah Al-Ankabut. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'.